Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'd. Terima kasih saudara pengacara majlis, Al-Fadhil Tuan Imam, tuan-tuan jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Jalla wa Ala yang mengizinkan pertemuan kita pada malam ini. Walaupun saya kira ini, saya pun tak pasti pernah datang ataupun tidak ke masjid ni. Paling jauh dulu saya pernah mengajar di sini, Masjid Hijau. Masjid Hijau mana? Bukit Hijau. Bukit Hijau. Lama dulu. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah untuk kali ini saya kira pertama kali saya tiba di tempat tuan-tuan. Dan apa yang ingin kita bicarakan, yang kita tajukkan pertemuan pada malam ini dengan nama menjunjung risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya letakkan sebagai menjunjung? Walaupun ada orang kata risalah Nabi ini bukan untuk sekadar dijunjung, patut diimani. Ya, kita perlu mengimani risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar mengimani, bahkan kita dituntut untuk menghayati keimanan tersebut. Dan bukan sekadar iman itu dihayati secara pribadi dalam diri seorang muslim. Malahan bagi setiap orang Islam, dia kena menjunjung tinggi risalah yang dibawa datang itu. Dalam arti kata, kita ambil daripada dasarnya, dia perlu mengetahui apakah risalah yang dibawa itu. Selepas mengetahui, dia kena memahami segala aspek yang berkaitan dengan risalah tersebut. Untuk dia imani risalah itu, untuk dia hayati dalam kehidupan sehariannya, sama ada yang berbentuk pribadi ataupun yang berbentuk kekeluargaan, seterusnya membawa kepada hal ehwal masyarakat dan membawa kepada urusan negara. Dan dia tidak boleh berhenti sekadar penghayatan pribadi, dia mesti dijunjung tinggi dan diperjuangkan. Maka apabila saya meletakkan tajuk ini sebagai menjunjung risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang saya maksudkan di hujung cerita ini nanti, setiap daripada kita menggalas tugas, memikul beban yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan untuk simpanan pribadi, tapi untuk setiap daripada kita bergerak menyampaikan perkara tersebut, menjadi benteng kepada risalah tersebut daripada dimasuki oleh mana-mana anasir yang merosakkannya, menjadi benteng untuk mempertahankan kemurnian dan kesucian risalah tersebut daripada ia dirosakkan, dan bangkit ke depan mencabar dan menewaskan setiap daripada anasir dan perkara-perkara yang menggugat risalah tersebut. Kerana itu saya pilih perkataan menjunjung dalam intipati dan erti kata yang saya maksudkan. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kita sampai kepada natijah yang di hujung itu, yang membawa kepada perjuangan, yang membawa kepada perlukan kesabaran, yang membawa kepada memerlukan kemahiran, ketabahan dan kesabaran,
kita kena kembali kepada asas yang paling penting, iaitu untuk tahu apa yang dibawa datang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kita ambil daripada seni yang difahami oleh para ulama. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari ini ialah pengarang ataupun orang yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menghimpunkan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi. Kerana itu disepakati oleh para ulama di zaman selepas daripada beliau, kitab yang paling sahih selepas Al-Quranul Karim ialah kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dia letakkan satu tajuk. Tajuk dia Al-Ilmu qabla al-qawli wal-amal. Dalam bahasa Arab lah kan, kitab tu Arab. Berilmu sebelum berkata-kata dan beramal. Ini tajuk yang diberikan, dan Al-Imamul Bukhari sendikan dengan dalil daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu orang kita dengar, selalu kita dengar ia diratibkan, tetapi intipati itu kadang-kadang kita tak perasan untuk hayati. Allah Ta'ala firmankan, fa'lam annahu, apa dia? Pernah dengar kan? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Betul tak? Lepas tu apa kita buat? Kita pun start angguk kan? Geleng kepala. Nah, itu style lah masing-masing, nak angguk ke, nak geleng ke, itu kita cerita kemudian. Tetapi perkataan itu apa maksudnya sehingga ia dijadikan sendi, dijadikan dalil dan dasar oleh Al-Imamul Bukhari untuk menetapkan satu prinsip dalam agama, iaitu kena berilmu sebelum berkata-kata dan beramal. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman yang tersebut menyatakan fa'lam, maka ketahuilah olehmu. Nak tahu macam mana? Tentu saja kena belajar. Kena belajar dulu, baru boleh tahu. Kena mengaji dulu. Fa'lam, ketahuilah, belajarlah, retilah kamu. Apa yang nak diketahui, apa yang nak dipelajari? Annahu, bahawasanya, la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada yang berhak untuk dipertuhankan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perkataan Allah, itu firman Allah. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga ceritakan kepada Nabi dan ceritakan juga kepada kita. Allah Ta'ala kata apa? Antaranya dalam suratul Anbiya, surah cerita pasal Nabi-Nabi. Allah firmankan, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utuskan sebelum daripada kamu, wahai Muhammad, daripada seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawasanya tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan, tidak ada ilah melainkan aku. Aku tu bukan saya, aku tu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budun, maka abdikanlah diri kepadanya. Apa maksud perkataan Allah Ta'ala ini? Benda ini dijelaskan lagi oleh Allah Ta'ala dalam ayat-ayat yang lain. Tuan-tuan dengar ayat lain. Antaranya ialah Allah Ta'ala firmankan dalam suratul Nahl ayat 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
Dan sesungguhnya telah kami bangkitkan bagi setiap umat. Bagi setiap umat Allah Ta'ala kata telah kami bangkitkan. Para ulama tafsir menyatakan maknanya tidak ada satu umat, tidak ada satu generasi, tidak ada satu kaum melainkan padanya telah diutuskan Rasul. Barangkali seorang Rasul untuk satu kaum, ada ketikanya Allah hantar lebih daripada seorang Rasul. Allah hantar Ibrahim, Allah utuskan sezaman dengannya ada Lut. Ibrahim di tempat lain, Lut di tempat yang lain. Allah hantar selepas daripada itu di zaman Ibrahim masih hidup, adanya Ishak, adanya Ismail, dan seterusnya. Adanya Zakaria, adanya Yahya. Kalau zaman sebelum sikit daripada itu yang berdepan dengan Fir'aun, siapa dia? Ada Musa, ada Harun. Untuk umat Bani Israel yang ada di Mesir ketika itu. Maka Allah Ta'ala menyatakan kami telah bangkitkan bagi setiap umat seorang Rasul. Maknanya paling kurang mesti ada seorang Rasul. Apakah perintah yang dibagi tahu? Ani'budullah, supaya kamu, maksudnya supaya Rasul ini memberitahu kepada kamu. Kamu tu siapa? Setiap umat bagi setiap Rasul tersebut. Ani'budullah, untuk kamu mengabdikan diri, beribadat kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan kamu hendaklah menjauhkan diri daripada taghut. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata bukan sembahlah aku dan jangan sembah yang lain. Untuk ayat itu Allah Ta'ala kata sembah, hendaklah kamu mengabdikan diri, menyembah Allah dan jauhkan diri. Bukan kata suruh dekat, bukan kata suruh rapat, bukan suruh laksanakan, bukan suruh join taghut, tetapi jauhkan diri daripada taghut. Benapa pula taghut ni? Kalau zaman 80-an, 90-an dulu kan kita selalu dengar ceramah taghut. Kalau boleh kita simpulkan sedikit istilah taghut itu. Para ulama tafsir, para ulama hadis menyimpulkan taghut ialah apa saja, sama ada ia berbentuk individu, kepercayaan, kefahaman, pegangan, kelompok atau apa saja yang melangkaui batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah taghut. Seawal-awal taghut ialah iblis la'natullahi alaih dan semua yang mengikut jejak langkah iblis. Termasuk dengan taghut juga manusia seperti Fir'aun, seperti Raja Namrud yang berhadapan dengan Ibrahim. Termasuk juga taghut pembesar-pembesar Quraisy jahiliyah yang melawan dan berperang dengan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat itu bagi setiap umat ada Rasul, dan seruan Rasul itu satu, sama seruannya. Dan bukanlah maksudnya semua Rasul itu hanya sepakat satu benda, dah. Ada lagi benda lain yang disepakati. Ada benda lain yang juga dibawa oleh setiap Rasul benda yang sama. Antara lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, inna mimma adrakan nasu min nubuwatil ula. Antara benda yang didapati, yang diwarisi oleh orang ramai daripada nabi-nabi yang terdahulu, kenabian yang terdahulu. Maknanya bagi setiap umat dia akan dapat keyword itu, dia akan dapat perkataan itu. Apa dia? Setiap nabi akan bagi itu perkataan itu, dan ia diwarisi sampailah kepada nabi kita pun. Nabi ulang benda yang sama. Nabi kata, fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, maka buatlah apa yang kamu suka. Itu nak beritahu bahawasanya nabi-nabi ni berkongsi banyak benda, tetapi dia juga dibezakan dalam bentuk pengibadatan, dalam bentuk akidah, dalam bentuk kepercayaan,
setiap nabi bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah nabi akhir zaman yang la nabiyya ba'dah, tak ada nabi selepas daripadanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidahnya yang sama, yang satu, seruannya ialah ani'budullah, hendaklah kamu mengabdikan diri kepada Allah. Itu yang kita bacakan ayat yang awal tadi. Tidak ada rasul yang diutuskan sebelum daripada kamu Muhammad, melainkan diwahyukan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, yakni Allah. Benda yang sama. Itu yang diperjuangkan oleh Nabi Adam, itu yang dia bawa seterusnya oleh Nuh, Idris dan seterusnya, sampai kepada Ibrahim, turun kepada Musa, Isa, sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda yang sama. Jadi tuan-tuan nak kena faham yang tu. Apa risalah yang dibawa oleh Rasul ini? Nah, yang tu untuk bagi tahu kepada manusia, hendaklah kamu jadi abdi kepada Allah. Hendaklah kamu beribadat kepada Allah. Jauhkan diri daripada benda-benda yang melanggar arahan Allah. Dalam bab akidahnya sama. Dalam bab akhlaknya tadi arahan Nabi, kalau tak malu buatlah kau suka macam mana pun. Cuma dibezakan serba sedikit bagi setiap umat ini, kata Nabi. Wali kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wali kulli ummatin syir'atan wa minhaja. Bagi setiap umat itu ada syariat dia, ada jalan dia. Itu dalam bab bentuk syariat. Tetapi teras dan asas masih sama. Kerana itu dalam surah Al-Mu'minun antara lain Allah Ta'ala firmankan, walaqad arsalna nuhan ila qaumih faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Sesungguhnya telah kami utuskan Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, kamu tidak mempunyai Tuhan selain daripadanya. Kamu tidak ada sembahan selain daripadanya. Daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala tu. Tuan-tuan baca surah Nuh. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nuh untuk bagi tahu kepada umatnya, ani'budullaha wattaquhu wa ati'un. Hendaklah kamu sembah Allah dan takutlah kepadanya, dan taatlah kamu kepada aku, kata Nuh. Ini Allah cerita dalam surah Nuh. Tapi apa yang Nabi Nuh dapat daripada kaumnya? Allah Ta'ala beritahu, Allah Ta'ala ceritakan tentang kaum Nabi Nuh ni. Bila Nabi Nuh serukan dakwah, sebutkan perkara ini, Allah Ta'ala kata mereka itu ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, ambil jari tutup telinga. Bila Nuh bercakap, bila Nuh sampaikan seruan, apa seruan Nabi Nuh tadi? Bukan sekadar untuk berjual beli dengan baik, bukan sekadar akhlak yang baik, tapi yang lebih teras daripada itu, sembah Allah. Kamu tak ada Tuhan yang lain dah, hanya Allah Ta'ala. Jadi abdikan diri kepada Allah, sembah Allah Ta'ala saja. Reaksi daripada kaum Nabi Nuh, Quran cerita dalam surah Nuh, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, ambil jari tutup telinga, wastaghshaw thiyabahum, ambil baju ni tutup kepala. Macam kita kan tuan-tuan, kalau budak-budak main bola petang-petang pakai t-shirt, dia suka ambil baju tu, tengkuk baju tarik tutup kepala macam tu kan. Yang ni dia kelumbung, wastaghshaw thiyabahum wa asarru, dan mereka terus degil, wastakbaru istikbara, dan mereka itu takabur dengan setakbur-takburnya. Komplain kepada Nabi Nuh, apalah kau cerita apa ni? Apa yang kau cerita ni? Benda yang kami tak biasa dengan benda ni. Minta sembah Tuhan yang satu, sedangkan kita punya Tuhan yang banyak. Allah Ta'ala cerita dalam surah Nuh ada beberapa nama, Suwa', Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Ada 4-5 nama berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh.
Makin diajak makin jauh, makin diajak makin degil. Apa ajakan Nabi Nuh tadi? Untuk jadi abdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Nabi Nuh. Selain daripada Nabi Nuh, Allah Ta'ala tunjukkan contoh yang lain kepada kaum Ad, ada Nabi Hud. Untuk kaum Samud ada Nabi Saleh. Apa perkataan Allah Ta'ala? Allah firmankan kepada mereka untuk berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah Ta'ala. Kamu tidak punya Tuhan, kamu tidak punya sembahan yang berhak untuk diabdikan diri selain daripada Dia, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah yang diwarisi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tuan-tuan tiap-tiap kali masuk Rabiul Awal, tuan-tuan dengar baca Maulid Nabi, bacalah sejarah kelahirannya, iaitu cerita lahir. Nabi itu sama macam nabi-nabi yang lain, bawa risalah yang sama. Tuan-tuan bacakan surah Yasin. Ke tak baca surah Yasin? Bacakan. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Apa makna tu? Yasin, dan demi Al-Quran yang bijaksana, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar dari kalangan manusia yang diutuskan. Siapa yang utuskan? Allah. Maknanya Nabi Muhammad tu rasul satu-satunya ke rasul dalam dunia ni? Tak, sebelum daripada tu ada rasul yang lain. Maknanya Nabi ini menyambung, menjadi mata rantai dakwah risalah yang Allah turun sejak daripada mula ada Nabi Adam sampai yang seterusnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sanjung, yang kita sayang, yang kita puja ni, Nabi itu juga sebahagian daripada rasul seperti yang lain. Dan di mana tempat duduk mereka ini? Di mana keadaan mereka? Allah Ta'ala kata, ala siratim mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah tuan-tuan yang tiap-tiap kali salat, pada setiap rakaatnya kita mintakan kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan tahu kan? Perempuan pun tahu kan? Ibu-ibu kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Itu yang kita minta, tunjukkanlah kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal mustaqim itu jalan siapa? Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka, bukan jalan orang yang engkau murkai, dan tidak juga jalan orang yang sesat. Siapa orang yang duduk di atas jalan yang telah Allah bagi nikmat itu? Siapa golongan yang telah Allah bagi nikmat? Allah Ta'ala kata, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, dari kalangan para nabi yang mengutuskan risalah itu, yang pikul beban dakwah nabi yang Allah Ta'ala pikulkan itu, yang Allah Ta'ala kata kat Nabi, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, kami sesungguhnya kami akan campakkan kepada kamu satu perkataan yang sangat berat. Itu dakwah Islam, itu risalah yang dipikulkan tadi, beban itu para nabi. Was-siddiqin, dan orang-orang yang membenarkan, mengiyakan, meyakini, mengimani apa yang dibawa oleh para nabi. Wasyuhada, orang-orang yang sanggup menggadai nyawanya, menumpahkan darahnya, menderita kesakitan, mati
kerana mempertahankan risalah para nabi tadi. Wassalihin, dan orang-orang saleh, yaitu orang-orang yang beriman, yang beramal dengan amalan yang saleh, dan amal yang saleh itu tidak lain mestilah yang dibawa oleh nabi tadi ni. Jadi Allah Ta'ala kata kat Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Jadi bila tuan-tuan kembali rujuk balik kepada apa yang kita nak sebutkan, menjunjung risalah Rasul, maknanya kita nak duduk atas siratan mustaqim. Kita nak duduk pada as-sirat al-mustaqim. Kita nak pegang tanggungjawab ini, nak kita sebarkan. Kita nak panggil semua orang, ni duduk jalan ini. Duduk atas jalan para nabi. Pasal tu bila kita serukan orang kepada nabi, maknanya kita serukan orang untuk berada di atas jalan yang lurus. Biar sesuai apa yang kita minta dengan apa yang kita seru dan apa yang kita buat. Baru betul ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Kita juga nak duduk jalan tu. Kita usaha untuk duduk jalan tu. Pasal tu kita nak kena tahu apa benda yang dibawa oleh Rasul ni. Dan kita takkan biarkan kita seorang. Kita kena panggil orang lain duduk sama. Kalau kita ibaratkan ini sebagai bahtera pelayaran untuk menghadap Allah Ta'ala nanti, biarkan dia berada di atas tracknya, landasannya yang betul. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, atas tanggungjawab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikul beban dakwah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa, mulanya tuan-tuan pembaca sejarah kan, ingat lagi Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Cari yang rapat-rapat, yang dekat-dekat, yang baik, yang Nabi kenal, serukan kepada mereka. Khadijah terima, Ali terima, pasal Ali duduk, Nabi yang bela duduk kat rumah Nabi. Zaid bin Harithah itu anak angkat Nabi, juga nak terima awal. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, walaupun dia tak duduk rumah dengan Nabi, dia rumah dia jauh sikit, tapi itulah kawan baik Nabi. Az-Zubair bin Al-Awwam dan sebagainya, itu kawan-kawan Abu Bakar, semua pelan-pelan terima Islam. Bila Nabi dah sampai ke satu tahap, Nabi panggil kaum keluarga dia dulu, tak panggil orang lain lagi, panggil kaum keluarga, himpunkan di Bukit Marwah. Sebagian ulama sirah kata himpun tu 2 kali. Kali pertama himpun tak boleh nak sampaikan, Abu Lahab duduk sembang duduk cerita benda tu, Nabi tak boleh nak sampaikan, habis balik. Sekali lagi Nabi panggil, kali ni Nabi sempat bercakap, wahai kaum keluargaku, Nabi kata, kalau aku bagi tahu kepada kamu di sebalik bukit ini ada sekerombolan tentera yang sedang datang bersiap sedia untuk menawan kamu, menakluki kamu, adakah kamu percaya cakap aku? Kata Nabi. Semua kata kami percaya. Masing-masing dah cemas, apa Muhammad nak cakap ni? Percaya. Pasal apa percaya? Nabi tak pernah berbohong. 40 tahun Nabi hidup itu tuan-tuan. Nabi terima wahyu ketika umurnya 40 tahun kan. Selepas, maknanya kalau lepas dakwah secara sembunyi selepas 43 tahun itu, tidak orang kenal Nabi melainkan dengan kebenaran. Pasal itu digelar Nabi itu sebagai Al-Amin, yang amanah. Bahkan bila dah terpecah dakwah tu, dah berlaku pergaduhan, dah berlaku penentangan, dah ada yang diseksa antara yang benci, yang musuh dengan Nabi, kalau nak pergi berdagang, nak keluar daripada Mekah, nak pergi, bukan pergi bercuti ni, nak keluar berdagang musafir, barang-barang dia tu dia akan letakkan pada Nabi sebagai pemegang amanah. Dah berbeza agama, dah bermusuh, tapi barang tetap letak kat Nabi. Yang tu tak, keamanah tu tak luntur, masih percaya. Cuma sebab tak mau beriman tu yang berbeza. Nabi dihimpunkan kaum keluarganya, bagi tahu yang tu semua kata percaya. Tapi bila Nabi kata bahwasanya aku ini ialah hamba Allah dan Rasul utusan Allah,
Dengar-dengar yang tu, apa reaksi? Semua dah gempa. Abu Lahab naik angin, dia marah Nabi. Alihadza jama'tana, adakah pasal ini kamu nak himpunkan kami? Maknanya dia kata macam sia-sia datang berhimpun. Macam tuan-tuan lah orang panggil mana? Panggil ke bekat balai raya kan. Ingat nak buat kerja apa? Rupanya cuma nak kempen benda yang tak ada kena-mengena kalau pada kita. Nak ajarkan cara bagaimana merancang keluarga. Yang datang tentu yang tak ada kena-mengena. Abu Lahab rasa marah. Maka dia kata, alihadza jama'tana, adakah kerana ini engkau himpunkan kami? Dia kata, tabbal laka sa'iral yaum. Dia kata kat Nabi, celakalah engkau sepanjang hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu manusia yang bernama Abu Lahab, hidupnya hina, mati pun hina. Orang pertama yang cerca Nabi ketika Nabi sampaikan dakwah terbuka begitu. Nabi walaupun tak keluarkan ayat-ayat membalas balik perkataan Abu Lahab, tapi Allah Ta'ala turunkan daripada 7 petala langit ayat Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan ayat membalas celaan Abu Lahab. Allah Ta'ala firmankan, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Celakalah 2 tangan Abu Lahab dan celakalah dia. Dalam satu ayat ada 2 kali celaka Allah Ta'ala bagi. Siapa yang dapat anugerah tu? Abu Lahab. Satu-satunya manusia dalam Quran yang dapat celaka dalam satu ayat 2 kali. Abu Lahab. Sedangkan Abu Lahab itu masa Nabi dilahirkan, dia seronok, dia gembira, dia bebaskan Thuwaibah, dia bergembira berseronok, ini anak saudaraku sudah lahir. Tapi keseronokan itu, keseronokan kerana Nabi lahir, belum menjamin dia daripada murka Allah Ta'ala. Belum menjamin dia daripada selamat daripada murka Allah. Bila dia cerca Nabi, bila dia lawan, dia persoalkan si risalah Nabi, maka dia dicerca oleh Allah Ta'ala, lekat, kekal sampai hari, sampai akhir zaman. Selama mana orang baca Quran, selagi itulah akan lintas ayat tu, selagi itulah orang akan sebut, celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan celakalah dia. Hebat kan Abu Lahab? Abu Lahab itu menderita selepas daripada itu. Selepas tu dia tak menderita lagi, dia tak bersama. Sampaikan ketika Quraisy ambil tindakan boikot keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, anak cucu Abdul Muttalib yang Islam dan yang tak Islam, semua kena boikot. Daripada stok makanan, stok minuman cukup, sampai dah kering, sampai dah habis, 2 tahun kena boikot tuan-tuan. Bukan kata Rasul saja, bukan kata orang Islam saja, kaum keluarga yang belum Islam, Abu Talib pun kena sekali. Abu Lahab ya dia tak kena, pasal dia tak masuk geng yang tu. Dia geng dengan orang-orang yang memusuhi Nabi. Tu Abu Lahab. Sampailah Allah Ta'ala takdirkan, pasal Abu Lahab ni kaki pemabuk, kaki minum todi kalau kita katakan, minum arak tonggang langgang, kaki judi, memang manusia yang sangat teruk. Bila Abu Jahal kerahkan sekumpulan tentera yang paling kuat, yang paling perkasa, semua panglima dia turun melainkan beberapa orang untuk ke medan Badar, Abu Lahab ni tertinggal lah, dia tak pergi. Ada lagi beberapa orang panglima yang tak sempat turun kerana urusan yang lain. Tapi boleh katakan pemimpin-pemimpin Quraisy yang menentang Nabi semua turun perang Badar. Bila tewas tentera Quraisy, mati bergelimpangan pembesar-pembesar Quraisy ini, Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Rabi'ah, apa semua mati. Sampai berita kepada Abu Lahab, dia keterima kejutan. Bila orang datang nak sampaikan berita, dia dah seronok. Berapa ramai yang kalah, berapa ramai orang tentera Muhammad yang mati, berapa banyak yang kamu menang.
Tiba-tiba orang yang lepas diri balik kata, "Tak, kita semua kalah habis. Semua mati." Dengar berita tu tuan-tuan, bagaikan bangunan besar yang menimpa diri Abu Lahab. Dia sangat tertekan, dia sangat sedih, dia sangat duka cita. Pasal apa boleh kalah? 1000 orang tentera dengan tentera berkuda yang berpuluh, dengan unta yang beratus, boleh kalah dengan tentera tak siap 313 orang lebih sikit orang Madinah. Tentera Nabi bukan nak pergi perang asalnya, nak pergi tahan rombongan perdagangan Abu Sufyan, bukan siap kelengkapan perang pun. Pasal tu tak turun ramai. Mana yang ada je Nabi ajak 300 lebih. Tiba-tiba boleh menang lawan 1000 orang. Pak tentera yang siap. Abu Lahab ini akhirnya duka cita yang bersangatan sampai mendapat tekanan mental. Duduk di rumah dia dan Allah Ta'ala takdirkan, kata Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi dalam riwayat sirah menceritakan, dia kemudiannya terkena penyakit kudis, penyakit kulit yang sangat menjijikkan, sampai semua isi rumah keluar tinggalkan dia. Bila dia mati di pembaringan dia, di katil dia tu, dan orang tak boleh nak angkat dah bawa mayat dia, gali lubang di tepi katil tu, tolak dengan kayu masuk dalam lubang. Itu Abu Lahab yang cerca risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang cerca Nabi kerana Nabi menyampaikan risalah. Pasal itu tuan-tuan, bila kita kata menjunjung risalah Nabi, kita tahu dah ada muka manusia yang kita takkan bersama, dekat pun kita tak mau. Manusia macam Abu Lahab. Jangan ambil ujung tepi kain dia pun kita jangan dekat. Jangan ada sekelumit rasa seperti Abu Lahab bila kita berdepan dengan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bimbang kita kena macam Abu Lahab. Dia menderita di dunia, dia juga dijamin penderitaan di hari akhirat. Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran tadi celaka dia tu. Muslimin yang dirahmati Allah, risalah itu yang Nabi pikul, ajak orang kepada Islam, ajak orang untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sampaikan semua orang heran, apa benda agama baru yang Muhammad bawa ni? Yang kita tahu dia kata, ialah Allah tu Tuhan, memanglah Tuhan, sembah Allah Ta'ala juga. Quraisy tuan-tuan sembah Allah Ta'ala, memang dia sembah. Pasal tu Kaabah tu masih ada. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sangka masa Nabi serukan kepada Islam, kepada agama Islam ini, orang Mekah tak tahu tentang Allah Ta'ala. Tahu. Dia sembah. Abu Bakar, nama Abu Bakar kan, Abu Bakar As-Siddiq itu, dia Abdullah bin Abi Quhafah. Abdullah, bapa Nabi pun Abdullah. Bukan dia orang tak tahu nama Abdullah tu. Nama Allah tu dah tahu, bukan kata zaman bila Islam datang baru kenal oh Allah. Dah Quraisy dulu lagi dah tahu Allah Ta'ala tu siapa, dah tahu dah. Pasal tu dalam Quran ada beberapa ayat Allah Ta'ala bagi tahu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka Muhammad, kalau kamu tanya kepada mereka, mereka tu siapa? Nu kaum Quraisy yang Nabi dakwah itulah. Man khalaqas samawati wal ard, siapa yang cipta langit dan bumi, wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan yang memperjalankan matahari dan bulan. Siapa yang buat semua tu? La yaqulunna Allah. Ini bukan saya kata, Allah Ta'ala sebut. Pasti mereka akan jawab, Allah yang buat semua tu. Jadi di sudut itu, Nabi bukan seru kepada umat ini bahawasanya yang tak tahu untuk bagi tahu Allah tu ada, bukan tak ada, Allah tu ada. Dah isu tu tak, benda tu sangat basic. Semua yang berhadapan dengan Nabi tahu Allah Ta'ala tu wujud. Tetapi Nabi datang untuk mengabdikan diri, serukan kepada ani'budullah tadi ni, mentauhidkan ibadah. Tak boleh nak sembah Allah Ta'ala dalam masa yang sama juga
sembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, ada beratus-ratus berhala di keliling Kaabah. Tu belum lagi depan pintu rumah, dalam rumah, tepi kepala simpang, semua ada berhala. Allah sembah juga, yang tu sembah juga. Bila tawaf, tawaf juga, labbaik Allah sebut juga, tapi dia tambah bersama dengan Allah Ta'ala tu yang lain. Quran ceritakan bagaimana perasaan orang-orang Quraisy Jahiliyah ini terhadap berhala itu. Yuhibbuhum kahubbillah. Mereka itu sayangkan berhala tu macamkan dia sayangkan Allah Ta'ala, macam dia orang sayangkan Allah. Walladzina amanu, sedangkan orang beriman, asyaddu hubban lillah, sangat keras, sangat teguh cintanya kepada Allah. Maknanya tak berbelah bagi. Allah Ta'ala juga cerita dalam Quran pasal apa yang diorang ini menyembah juga berhala-berhala, bukan dia tak tahu Allah yang cipta. Jawapan yang diberikan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka, maknanya bukan saja-saja nak sembah mereka ni, sembah berhala ni, melainkan sebabnya kami menjadikan mereka itu sebagai perantara mendekatkan kami kepada Allah. Jadi berhala tu bukan disembah pasal yakin berhala tu yang bagi manfaat dan mudarat, tak. Walaupun sebenarnya kemudiannya ke situ, tetapi asasnya ialah sembah berhala tu pasal berhala tu punya kuasa untuk bawa hajat ini tadi. Bila berdoa minta kat berhala, berhala ni akan bawa naik kepada Allah Ta'ala. Dan mereka percaya Allah Ta'ala telah pun turunkan kuasanya. Berhala-berhala ini mampu untuk mengatur cara alam. Berhala ini punya pengaruh dan kesan kepada tindakan alam ini. Itulah antara kepercayaan kafir Quraisy yang perang lawan Nabi pagi petang siang malam. Itulah kepalanya Abu Jahal, yang mana saja Nabi pergi dia akan datang ikut. Nabi dakwah Islam dia akan lawan balik, dia bantah situ juga. Sangat cekal dan tabah Abu Jahal menentang Nabi SAW. Mana tempat Nabi pergi, situ dia sekat. Jangan main-main. Pasal tu tuan-tuan, kalau yang dakwah-dakwah ni jangan sekat dakwah, takut jadi macam Abu Jahal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu risalah yang Nabi bawa untuk semua orang mentauhidkan ibadah dia, pengabdian dia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benda ni perlu dipegang, dipikul dan dipertahankan. Jangan sampai satu masa nanti orang akan hilang pertimbangan. Macam mana asal ada berhala? Dalam sejarahnya, asal berhala ini ialah apabila ada ketua-ketua masyarakat, orang-orang alim, panglima-panglima perang, orang yang dihormati. Bila dia mati, maka orang ada sentimental, teringat, sayang, terkenang-kenang, takut nanti anak cucu lupa pula jasa yang ni, maka kena buat peringatan. Buat peringatan mengenang jasa sekian-sekian nama dan sebagainya. Tak cukup macam tu, lama-lama dia jadi bisikan iblis dan syaitan tu makin banyak. Akhir sekali maka timbul patung. Buat patung yang pertama dibina itu tujuannya untuk sebagai peringatan, tugu penghormatan. Mula datang sekadar hormat, mengenang, inilah orang yang menyelamatkan kita ketika banjir, inilah orang yang menyelamatkan kita ketika berperang dengan orang itu, inilah orang alim kita, inilah orang itu, inilah begini. Lama-lama sekali akhirnya datang, tunduk hormat, pamit, datang nak lintas jalan, minta izin anak cucu tumpang lalu, kan? Akhir sekali itulah Tuhan mewakili Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak payah minta direct, siapa sangatlah kita kena minta dengan Allah Ta'ala direct ini, kena minta melalui ini orang-orang mulia ini zaman hidupnya, minta kat dia dulu, nanti dia bawa jumpa Allah Ta'ala, tolong rekomenkan.
Itu punca syirik yang awal. Bacalah sejarah tuan-tuan. Itu bendanya. Itulah pertarungan Nabi Nuh alaihi salam. Selepas daripada Adam alaihi salam, selepas beberapa generasi dah mula hanyut daripada akhlak, sampailah hanyut dalam bab akidah dan kepercayaan kepada Tuhan ini. Itulah pertarungan zaman Nabi Nuh yang beratus tahun. Tuan-tuan, bukan 2 hari, bukan 3 minggu, bukan 10 tahun, ratus tahun menyerukan kepada risalah yang satu, mentauhidkan pengabdian hanya kepada Allah, jangan sembah yang lain, jangan minta kepada yang lain, direct dengan Allah Ta'ala. Itu juga yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita, tuan-tuan balik kalau sempat nanti buka surah Al-Kahfi, ayat yang last sekali di hujung tu, 110 kan? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Muhammad, qul, mana perintah Allah kat Nabi, katakan wahai Muhammad, innama adatul hasri. Siapa belajar bahasa Arab, terjemah bahasa Melayu dulu, hanya saja, ataupun aku hanya, basyarum mithlukum, manusia, human being, mankind, macam kamu. Allah suruh Nabi bagi tahu yang tu. Aku adalah manusia biasa, aku hanya manusia macam kamu. Kamu tu siapa, tuan-tuan? Masa Nabi turun terima ayat tu, Nabi bercakap dengan para sahabat. Ni manusia yang ada telinga, ada hidung, mata macam kita. Kalau ditoreh jarinya keluar darah, serupa macam kita. Allah perintah Nabi sebut yang tu, innama ana basyarum mithlukum, aku manusia biasa macam kamu. Apa pentingnya, tuan-tuan, untuk diperingatkan yang itu? Penting untuk diperingatkan yang itu supaya manusia jangan sampai lupa. Angkat Nabi, letak dekat tempat Tuhan, letakkan Nabi di tempat Allah Ta'ala, itu yang salah. Pasal tu kalau tuan-tuan baca dalam hadis riwayat Muslim antaranya, ada satu ketika dalam satu perang, satu cerita, ada seorang lelaki ini berperang di siang hari, dia telah bunuh begitu ramai musuh, dia luka parah di sekeliling dalam seluruh badan dia. Orang yang nampak kata hebat dia ni, ini insya-Allah mati syahid ni. Dia jatuh, dia pengsan, malam hari dia mati. Orang beritahu kepada Nabi SAW, fulan bin fulan yang pagi tadi berjuang begitu mati, membunuh orang, last kali dia mati wahai Rasulullah. Nabi kata apa? Nabi kata ilan nar, dia masuk neraka. Terkejut, dia masuk neraka. Para sahabat jadi heran, macam mana orang yang nampak berjuang untuk Islam, luka parah, mati kerana berperang dalam Islam ni, bunuh pula musuh Islam, Nabi kata masuk neraka. Semua dah jadi bingit, macam mana ni? Pasal apa Nabi kata macam tu? Tak lama lepas tu datang seorang lelaki bagi tahu. Dia kata, aku nampak masa dia mati, di malam hari tu dia menderita kesakitan, luka kerana perang di siang hari. Oleh kerana dia tak tahan kesakitan, dia ambil khanjar, dia ambil belati tu, dia tikam diri dia sendiri. Rupanya dia mati bunuh diri. Bila dia sampaikan berita tu kepada Nabi, Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ashhadu anni abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi
bahawasanya aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Pasal apa Nabi nak sebut dulu hamba tu? Kenapa nak kena sebut perkataan hamba? Pasal nak beritahu Nabi bukan mengetahui perkara gaib, tetapi Nabi itu Rasul. Allah Ta'ala sampaikan wahyu kepada Nabi. Pasal tu Nabi kata, aku Rasulnya. Jadi kerana itu tuan-tuan, kalau kita kata Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni siapa, kita katakan dia manusia. Baca Quran, Allah Ta'ala cerita Nabi pernah marah isteri-isterinya, Nabi pernah kecewa. Baca Quran, Nabi pernah berduka cita orang tak terima dakwah Nabi. Baca Quran, Nabi luka, Nabi parah. Baca sejarah, Nabi pengsan, Nabi patah gigi dalam perang Uhud. Itu manusianya Nabi. Oleh kerana itu manusianya Nabi, jangan angkat Nabi lebih daripada kadar yang Allah Ta'ala sudah letakkan. Pasal yang Allah letak tu dah cukup tinggi dah, yang tak ada siapa dapat tempat tu. Dan jangan jadi macam Nasara. Pasal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi kata, la tatruni kama ataratin Nasara ibna Maryam, wa innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Jangan kamu puja aku seperti mana Nasara ni Kristian memuja Ibnu Maryam, Isa bin Maryam. Jangan kamu puja aku macam Kristian puja Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah hamba, kata Nabi. Maka sebutlah Abdullahi wa rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan Rasul utusannya. Para ulama hadis sebut perkataan itu. Apa maksud tatruni? Perkataan jangan kamu tatruni. Perkataan itra itu membawa maksud melampau-lampau dalam memuja dan memuji. Meletakkan puji dan pujian kepada Nabi sampai kepada makam uluhiyah, makam ketuhanan. Nabi itulah yang bagi sembuh, Nabi itulah sebagai penawar, Nabi itulah yang mengetahui begitu, Nabi itulah yang boleh makbulkan doa. Last sekali ada orang yang memang sembah selain daripada Allah, Nabi pun nak kena sembah juga. Lajak sikit lagi, bukan takat Nabi je kena sembah, keturunan-keturunan Nabi pun kena sembah juga bila dah mati. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sepanjang 23 tahun risalah yang Nabi pikul sebelum Nabi wafat ialah untuk bawa orang jangan jadi hamba kepada makhluk, hanya sembah Allah. Tiba-tiba bila Nabi wafat, takkan kita nak kembali semula menentang apa yang Nabi bawa. Oh tak apa, Nabi pun tak apa, sembah Nabi pun tak apa. Ada yang kata kami tak sembah Nabi, kami minta aja doa kat Nabi. Doa tu tuan-tuan sebahagian daripada ibadah. Pasal itu Allah Ta'ala rangkaikan, Nabi SAW sebut ad-du'a huwal ibadah. Doa tu ibadah. Bahkan nak tunjukkan peri penting doa itu adalah elemen besar dalam ibadah. Takut orang terkeliru dan sangka dia bukan. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Fatihah, Allah letakkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami abdikan diri ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Bukanlah asingkan minta tolong dengan abdi itu maknanya bukan ibadat, tetapi itulah ciri penting ibadah. Ciri penting ibadah supaya orang tak keliru. Kadang-kadang orang sangka ibadat cuma solat, zakat, puasa yang tu, tapi bila minta tolong dia boleh pergi sampai ke Wat Siam, Tokong Cina, kuil Hindu, dia boleh minta tolong. Saya selalu bawa cerita betul. Ada seorang kawan doktor di Wat Sakit Jiwa Hospital Sungai Petani, ni 10 tahun lebih dulu. Tiba-tiba satu hari ni, ringkas cerita, ada satu sepasang suami isteri yang makcik ni pakai tudung labuh, yang pakcik tu pakai kepiah putih. Datang doktor minta izin nak bawa anak keluar, nak bawa anak tu keluar. Nak pergi mana? Nak bawa pergi berubat. Nak bawa berubat ke mana ni makcik? Nak bawa pergi jumpa Bomo Siam. Mana boleh makcik, yang tu syirik.
Tahu makcik dia jawab apa? Syirik pun syiriklah doktor, asalkan dia baik. Barangkali yang dia sangka minta tolong dengan bomo siam tu tak apa. Yang tak boleh cuma sembah kat tokong dia, itu tak boleh. Sujud kat kaki bomo tak boleh. Tapi kalau minta tolong tak apa. Sedangkan yang kita minta dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada Engkau ya Allah, bukan ya Nabi. Hanya kepada Engkau kami abdikan diri dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Adakah selama yang kita baca Fatihah itu sebenarnya kita menipu diri sendiri? Kita kata ke Allah kita nak hanya minta tolong kepada Allah, tiba-tiba bila sampai ketika dan saatnya kita melafazkan perkataan minta tolong kat Nabi. Pasal apa nak kena minta tolong kat Nabi? Hubungan kita dengan Nabi, Nabi yang sudah wafat itu, dia hidup di alamnya di sisi Allah Ta'ala. Bukan hubungan minta tolong, hubungannya ialah terima dan ikut apa yang Nabi bawa. Pertahankan apa yang Nabi perjuangkan, bukan kita langgar dengan stemrol apa yang Nabi bawa. Karena itu tuan-tuan jaga baik-baik. Allah Ta'ala sebut yang tu. Pasal tu kalau tuan-tuan baca dalam suratul Isra, Allah Ta'ala sebutkan, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikum fil mulk walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Dan sebutlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak dan tidak ada baginya sekutu dalam kerajaan dan tidak ada baginya penolong oleh kerana lemahnya dia, dan bertakbirlah kepada Allah dengan sebesar-besarnya. Tuan-tuan bayangkan Nabi itu berjuang 23 tahun suruh orang jangan syirikkan Allah. Bila Nabi wafat, ada orang dengan nama Islam, dengan label Islam, pakai jubah, pakai serban, janggut tebal, boleh minta untuk kita mensyirikkan Allah Ta'ala dengan puja Nabi. Sedangkan Nabi dah beritahu, la tatruni, jangan puji aku, macam Yahudi buat, macam Nasara buat. Tuan-tuan, Nasara dia menyangka Isa itu anak Tuhan. Bahkan bila dia minta, kalau tuan-tuan tengoklah belajar perbandingan agama, dia lebih banyak minta kepada Jesus daripada minta kepada Tuhan Bapa, kepada Allah Ta'ala. Pasal kalau kirologi baik mintakan, kalau dia pegang 3 kepercayaan itu baik ambil yang besar sekali. Tak, dia banyak kepada yang anak, Tuhan anak, Jesus Christ tu. Itu Kristian. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, cerita nak bagi peringatan. Tuan-tuan, cerita Quran bukan sia-sia. Allah Ta'ala sebut, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Dan ketika Allah Ta'ala berkata, wahai Isa anak Maryam, adakah engkau yang telah berkata kepada orang ramai, ambillah aku dan ibuku sebagai 2 orang sembahan selain daripada Allah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Berkata Isa, maha suci engkau wahai Tuhan, aku tidak berhak untuk berkata sesuatu yang bukan hak, sesuatu yang bukan yang benar. Isa menafikan yang tu, tuan-tuan. Kalau Nabi Isa bangkit menafikan apa yang didakwa oleh orang-orang Kristian yang mempertuhankan dia, apa tuan-tuan ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh bangkit menafikan orang-orang yang mendakwa boleh minta tolong daripada Nabi? Bukan itu yang Nabi dakwahkan, bukan itu yang Nabi serukan, bukan itu risalah Nabi. Risalah Nabi ialah mentauhidkan ibadah kepada Allah. Pasal tu dalam ayat suratul Kahfi tadi, innama ana basyarum mithlukum, itu takat jangan mempertuhankan, tapi yuha ilayya. Beza Nabi dengan kita ni, Nabi diwahyukan. Apa wahyu Nabi? Annama ilahukum ilahu wahid, hanya senya Tuhan kamu ialah Tuhan yang asa. Barang siapa yang mengharapkan
pertemuan dengan Allah Ta'ala, pertemuan dengan Allah, menghadap Allah Ta'ala di dalam syurga sebagai nikmat yang paling besar. Allah Ta'ala kata falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan dia syirikkan dalam pengabdiannya kepada Tuhannya itu dengan siapa pun, termasuk dengan Nabi pun. Jangan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu saya ulang balik pada tuan-tuan, untuk kita simpulkan perkara ini, kita kena tahu teras risalah yang Nabi bawa, yang Nabi bergenang air mata sentiasa memikirkan bagaimana umat ini, yang Allah Ta'ala sebutkan itulah seruan para rasul, ialah untuk kita mentauhidkan Allah dalam pengabdian kita, termasuk dalam minta tolong dan minta doa. Jangan sampai minta kepada orang sekian-sekian, wahai wali sekian-sekian, tolonglah saya, lepaskanlah saya daripada kesusahan. Jangan. Itulah syirik. Itu syirik. Itu yang Nabi lawan. Maka kerana itu tuan-tuan nak kena jaga. Dan bila kita sebut benda ni tuan-tuan, ada orang kata dah kami tak buat macam tu. Kalau tak buat tak termasuklah. Ni hanya untuk yang, kata orang Melayu apa, siapa yang makan cili dia yang rasa pedasnya. Kalau kita tak ada pernah buat benda tu, tak ada kena mengena, ini hanya sebagai sempadan bagi kita jangan sampai terjebak benda-benda yang macam tu. Dan dalam fenomena yang ada sekarang ni, itulah kita nak sebut tentang qasidah dan sebagainya. Tolong semak baca balik yang Melayu dia, terjemah bagi betul, terjemah bagi betul. Sebahagian daripada qasidah yang dibaca oleh anak-anak sekolah ini, yang dipentaskan di dalam sambutan mega perdana apa semua tu, ada kadang-kadang terselit beberapa perkataan yang minta tolong daripada Nabi, yang minta berlindung dengan Nabi. Hilang dah perkataan a'udzubillah, berlindung dengan Allah. Yang ada ialah ludna bika ya habib, minta berlindung dengan engkau wahai kekasih. Maknanya kita telah mengalihkan tauhid risalah Nabi yang Nabi bawa kepada menentang apa yang Nabi bawa. Tuan-tuan perhatikan betul-betul benda tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita di atas sebarang kesilapan kita. Wallahu Ta'ala a'lam. Saya sudahi setakat ini, dan kita ada soalan dalam ni ya? Baik. Sekarang ni zaman tak payah pakai kertas sangat. Ada 20 mesej, mana satu? Ya, ni dia. Bilakah perintah dan larangan itu menjadi wajib, sunat ataupun haram? Sebab dalam hadis sebut wajib buat, tapi ulama-ulama kata sunat saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang ni nak ada satu kelas lain, usul fiqh tajuk dia. Bagaimana interaksi kita dengan nas Quran ataupun hadis. Kaedah dia ialah apabila ada satu perintah, maka benda pertama yang kena lintas dalam kepala kita, ini perintah maknanya wajib. Tapi bukan semestinya semua wajib tau. Dia ada kaedah pula, dia ada tanda-tanda. Pasal tu para ulama ringkaskan ialah asal kata perintah dalam Quran ataupun hadis menunjukkan makna wajib, melainkan ada tanda-tanda yang mengalihkan maksud daripada wajib kepada selain daripadanya. Maknanya barangkali wajib, tapi bila kita tengok ada tanda-tanda yang lain menunjukkan dia bukan wajib, Nabi ringankan benda tu, maka dia tak jadi wajib. Suruhan tu jadi suruhan galakkan, sunat hukumnya barangkali. Dan ada juga dalam Quran yang Allah perintah tu bukan wajib, bukan sunat, itu perintah selepas larangan, maknanya harus, boleh buat. Macam kalau tuan-tuan baca surah Al-Jumu'ah kan, apa surah Jumu'ah, fa idza qudiyatis salatu min yaumil jumu'ati fas'au ila, fa idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Itu satu perintah kan.
apabila diserukan kepada kamu pada hari Jumaat, maka hendaklah kamu bersegera untuk mengingati Allah Ta'ala dan tinggalkanlah olehmu jual beli. Itulah itu arahan. Itu arahan wajib. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Dan apabila sudah dilaksanakan solat, maka bertebaranlah kamu atas muka bumi. Arahan itu ialah arahan selepas bersegera untuk solat, tinggalkan urusan dunia jual beli. Maknanya tak boleh benda lain melainkan nak kena solat. Duduk hadis solat Jumaat ni bagi yang wajib. Tapi Allah Ta'ala perintah, lepas habis solat bertebaranlah kamu atas muka dunia. Bukan maknanya wajib kena pergi kerja, tak. Maksudnya dah larang, maknanya lepas tu kalau nak pergi, pergilah. Itu cara ulama memahami. Pasal tu bila kata semua perintah, tuan-tuan jangan sangka nas kata begini, ulama senang-senang hati nak langgar perintah dalam nas. Bukan begitu. Di situ sebenarnya ada kaedah, ada disiplinnya yang perlu diketahui. Tidak akan sewenang-wenangnya untuk dilanggar. Nah, baik, untuk detail yang tu tuan-tuan nak kena attend kelas dipanggil usul fiqh umpamanya. Baik, bagaimana nak ajak masyarakat membaiki akhlak amalan dalam akidah, bab akidah, ibadat, akhlak. Dah lama amal, takkan nak ubah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara doa yang Allah Ta'ala ajarkan dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, Tuhanku tambahkan bagi aku ilmu. Quran ajar kita, perintahkan kita untuk doa yang tu, minta tambah ilmu. Pasal apa tambah ilmu? Bila tambah ilmu, kita akan upgrade, kita akan memperbaiki amalan kita. Barangkali apa yang kita buat itu tak berapa cantik, tak berapa elok, pasal kita tak tahu selok belok sebenar yang Quran ajar, yang Nabi ajar. Bila kita belajar, kita minta berdoa kepada Allah Ta'ala, tapi bukan lepas tu kita nganga, duk rehat macam tu je kan, main internet, main game. Kita datanglah belajar, kita tahu, oh ini cara dia, maka kita pun perbetulkan bentuk amalan kita bagi lebih elok. Ada benda yang kita ingat selama ni benda tu betul, benda ni rupanya tak ada pun dalam agama, silap. Ini hanya adat kebiasaan manusia. Kalau dia tak ada kesan efek apa-apa kepada ibadat, dia bukan urusan ibadat, dia urusan kehidupan harian. Takkan nak pergi makan cakwe tiaw ke, ikan kerang bakar ke apa ke, itu tak masuk bab, buatlah macam mana pun. Tapi kalau ia membabitkan ibadat, ada dosa dan pahala yang kita katakan, ada hukum wajib dan sunat untuk itu, maka kalau benda yang kita buat itu salah, kita wajib tinggalkan dia untuk kita berpegang kepada apa yang baru kita tahu. Habis itu yang lama-lama dulu, kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Masa kita buat dulu, kita tak tahu, mana nak tahu, tak ada siapa bagi tahu pun. Kita pun dulu barangkali tengah enjoy, setakat belajar sekolah rendah dulu je pun, sekolah agama dulu. Lepas tu kita dah tak tahu. Bila kita dah tahu sesuatu yang betul, yang mana lama kita tinggalkan, yang lama tu serahkan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita. Dan jangan tuan-tuan persoalkan, oh kalau yang ni betul, habis tu tok nenek moyang kita kat mana? Duduk dalam neraka. Jangan soal yang tu. Pasal kalau tuan-tuan soal yang tu, dia sama, kata orang, sebiji macam Fir'aun persoalkan Musa alaihissalam. Buka Quran, ada sama-sama. Nabi Musa alaihissalam bila jumpa Fir'aun kata, kalau apa yang kamu bawa datang sekarang ini itulah yang benar, maka di mana tempat duduk tok nenek moyang kita yang sebelum ni? Takkan tuan-tuan nak ciplak soalan Fir'aun? Tak padan kan? Ke Fir'aun juga? Jangan. Benda yang dah lepas gaib itu urusan Allah Ta'ala. Kita minta ampun untuk diri kita dan untuk orang-orang yang terdahulu. Rabbana ighfir lana dhunubana wa ikhwanana Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan dosa saudara-saudara yang telah mendahului kami dalam iman. Tu mak kita, ayah kita, datuk, nenek moyang, pakcik makcik, abang adik kita yang telah mendahului kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan kau jadikan pada dalam jiwa, dalam hati kami ini rasa benci kepada orang-orang yang beriman. Yang tu. Jadi kalau kita tanya kena perlu tak untuk berubah? Perlu tuan-tuan. Pasal tu juga tuan-tuan, apa rasionalnya? Nabi sebut
man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, siapa yang berjalan untuk mencapai pengetahuan, nak dapatkan ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, pasti Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Apa maksudnya? Bila kita belajar, kita tahu mana yang betul, mana yang salah, mana yang kita belum buat, kita cuba buat, mana yang kita salah buat, kita perbetulkan, mana yang tak perlu buat, kita tinggalkan dia. Imanan billah, beriman dengan Allah, ihtisaban, mengharapkan ganjaran Allah. Bila dah tahu yang tu, maka terpandulah arah kita, maka itulah jalan yang mudah untuk kita ke syurga. Ke ada yang tak nak masuk syurga? Pasal tu nak kena belajar. Dan bila belajar nak kena ubahlah. Janganlah kalau kena mentang-mentang dah lama orang buat. Kalau nak cerita lama tuan-tuan, di India sana tu, dia punya kuil yang lama tu, Hindu ni 800 tahun dah memerintah India tu. Kalau nak cerita lama, lama lagi yang tu, kan? Maka lama ke baru tu bukan alasannya berpegang kepada kebenaran. Yang tu. Baik. Apa maksud taghut pada zaman ini? Zaman ini ataupun zaman yang sebelumnya, kita simpulkan tadi, taghut itu barangkali dia manusia secara individu, ataupun barangkali berjamaah, kelompok, berkumpulan, ataupun barangkali kepercayaan, kefahaman yang melampaui dan melanggar batasan Allah Ta'ala. Itu taghut. Pasal daripada kata dasar tagha. Tagha ni mana melampaui, melanggar batasan. Macam kalau kita tuan-tuan buat pagar kan, elok buat pagar, saya kena kebun sayur, ada kambing, dia boleh langkau, lompat, taghut dah tu. Taghut kambing, pasal dia makan kebun sayur kita kan, dia boleh redah masuk. Kalau tuan-tuan ada kebun, babi hutan langgar masuk kan, itu dia melanggar, tu tagha, dia melanggar. Baik. Bagaimana dengan Tugu Negara yang dijadikan peringatan kepada para pejuang-pejuang tanah air? Wallahu ta'ala a'lam. Fatwa keluar lama dah dulu. Tan Sri Abdul Qadir buat keluar dulu kan, Abdul Qadir Talib dulu lagi. Haram memberikan penghormatan kepada Tugu Negara. Dah orang tak dengar macam mana? Bukan Ustaz Cokia tepi jalan cakap ni, mufti cakap pun tak laku. Bukan dulu tak boleh, sekarang boleh tak? Memang tak boleh. Tidak ada sebarang bentuk penghormatan tunduk pada tugu negara ke, tugu apa ke, tak sah. Tidak boleh. Tuan-tuan nak sebut, sepengetahuan saya, wallahu ta'ala alam, ke bawah Duli, Raja Perlis, dia tak pernah hadir upacara peringatan Tugu Negara. Tak pernah hadir. Pada hari kebangsaan kan, pergilah kontak telefon istana Arau Perlis, yang tu seorang dia tak pernah hadir. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati dia. Yang lain wallahu alam, saya tak tahu. Jangan kata maksudnya yang lain buat, tak, saya tak tahu yang lain. Yang ni yang saya tahu. Jadi kalau ada yang tuan-tuan nampak, itulah bendanya. Jadi kalau cerita Tugu Negara tadi, definitely memang tak boleh. Betul, orang takkan nak roboh ke tak roboh tu cerita yang kedua. Tapi nak pergi datang sana untuk buat upacara kalung bunga, itu memang tidak diizinkan oleh syarak. Wallahu ta'ala a'lam. Habis tuan-tuan, itu je soalan-soalan yang sampai mesej kat saya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dirahmati dan diberkati oleh Allah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.